Kemalangan udara seperti pesawat terhempas adalah antara perkara yang amat digeruni oleh sesiapa sahaja. Meskipun ia sangat jarang berlaku dan peratus kemungkinan ia terjadi sangatlah rendah, namun peluang untuk terselamat sekiranya musibah itu terjadi adalah amat tipis. Pada 10 Jun 1990, sebuah pesawat British Airways 5390 telah dijadualkan untuk berlepas dari lapangan terbang Birmingham di England ke Malaga, Spanyol. Namun, apa yang berlaku adalah di luar jangkaan akal kita sebagai manusia. Pesawat yang dikendalikan oleh Kapten Tim Lancaster sambil dibantu oleh pembantu juruterbangnya, Kapten Alastair Aitchison itu membawa 81 orang penumpang bersama 4 orang anak kapal pada hari kejadian. Selepas 13 minit di udara, salah satu cermin di bahagian kiri kokpit pesawat berkenaan tiba-tiba meletup dan telah pecah. Kejadian itu lantas menyebabkan pesawat tersebut kehilangan tekanan udara dan ia menyebabkan Kapten Tim Lancaster tersedut keluar dari tempat duduk beliau pada ketinggian 17,300 kaki. Namun, nasib masih menyebelahi beliau pada ketika itu apabila kakinya tersangkut pada steering pesawat yang lantas menghalang keseluruhan badannya daripada tersedut dan terkeluar sepenuhnya daripada pesawat. Hanya 3/4 badannya tergantung di luar pesawat, namun keadaan kakinya yang tersangkut pada steering pesawat tersebut telah menyebabkan pesawat malang itu mula menjunam ke bawah dengan kelajuan tinggi hampir 650 km sejam. Tuah dan nasib baik sekali lagi bersama beliau apabila seorang anak kapal bernama Nigel Ogden yang masuk ke kawasan kokpit setelah mendengar bunyi letupan tersebut telah bertindak pantas memegang kaki juruterbang tersebut lalu menghalangnya daripada tersedut keluar daripada pesawat. Sedikit demi sedikit Kapten Tim Lancaster mulai tergelincir daripada pegangan Nigel Ogden. Saat pegangan anak kapal itu mulai melemah, mujurlah anak kabin kedua, John Hewitt, datang membantu. Pembantu juruterbang Alastair Aitchison memainkan peranan beliau dengan bertindak pantas membuat panggilan kecemasan kepada pegawai lalu lintas udara bagi memaklumkan situasi cemas yang mereka sedang lalui dan meminta untuk melakukan pendaratan kecemasan. Beliau berulang kali menjerit "Mayday, Mayday" ke radio. Panggilan beliau telah dijawab oleh sebuah menara lalu lintas udara berhampiran yang segera memberikannya pelepasan untuk ke lapangan terbang Southampton bagi melakukan pendaratan kecemasan. Menurut Nigel Ogden, kapten mereka yang pada ketika itu berpaut dari luar pesawat telah berkali-kali terhentak kepalanya pada badan pesawat menyebabkan lelaki itu berlumuran darah dan berada dalam keadaan separuh sedar. Ketinggian pada ketika itu dengan kekurangan oksigen selain radang angin yang dihadapi disebabkan cuaca di luar yang terlampau sejuk telah memburukkan lagi keadaan. Suhu dipercayai sekitar -16 darjah Celsius. Mukanya menghentam tingkap dengan darah keluar melalui hidung dan tepi kepala. Tangannya tergapai-gapai. Apa lebih menakutkan, matanya terbuka luas. Saya tidak akan lupakan pemandangan itu sepanjang hidup, kata Nigel Ogden. Tempoh 20 minit untuk tiba di lapangan terbang Southampton untuk pendaratan kecemasan dirasakan terlalu lama buat mereka. Nigel Ogden yang semakin kepenatan terus cuba untuk bertahan dan terus memaut Kapten Tim Lancaster daripada terlepas dan jatuh. Dalam ketika dia bertarung untuk menyelamatkan Kapten, Nigel Ogden telah mengalami patah bahu dan frostbite. Sepanjang insiden yang mirip filem thriller penuh dramatik itu, pembantu juruterbang Alastair Aitchison telah berusaha untuk mengawal kapal terbang berkenaan sebelum ia berjaya mendarat di lapangan terbang Southampton. Kesemua 87 orang penumpang dan anak kapal dilaporkan selamat tanpa sebarang kecederaan kecuali anak kapal Nigel Ogden yang telah bertindak lagak seorang adiwira dalam menyelamatkan Tim Lancaster. Tim Lancaster kemudiannya dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan sebaik sahaja mereka selamat mendarat. Juruterbang itu mengalami frostbite, lebam teruk di bahagian badan serta patah lengan kanan, ibu jari kiri dan pergelangan tangan kanan. Susulan daripada peristiwa tersebut, Alastair Aitchison dan Nigel Ogden kemudiannya telah dianugerahkan pingat sebagai menghargai jasa dan keberanian mereka. Jelas sekali kedua-dua mereka bukan sahaja berjaya menyelamatkan nyawa Tim Lancaster, namun turut menyelamatkan puluhan nyawa lain yang berada di dalam pesawat tersebut.
Ini kerana jika tim Lancaster terpelanting keluar dari pesawat dalam kejadian itu, kemungkinan besar ia akan tertarik ke arah kipas enjin di bahagian kiri pesawat yang lantas akan menyebabkan kegagalan enjin dan pastinya bakal mengundang malapetaka yang lebih dahsyat. Siasatan yang dilakukan syarikat penerbangan dan badan berwajib kemudiannya mendapati punca sebenar kejadian adalah penyelenggaraan yang salah, di mana cermin berkenaan yang baru sahaja dipasang sehari sebelum kejadian tidak dipasang mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Pemasangan cermin baru bukanlah satu masalah besar. Sebaliknya, cara pemasangan dan penggunaan saiz selak skru yang salah telah menjadi faktor utama kejadian buruk berkenaan. Difahamkan, sebanyak 84 daripada 90 selak skru yang dipasang pada cermin tersebut adalah bukan dari jenis yang sepatutnya dan ia bersaiz lebih kecil. Selak skru itu dikatakan tidak mampu menahan perbezaan tekanan udara di dalam kabin dan luar pesawat semasa penerbangan, lalu menyebabkan cermin itu tercabut. Kisah yang berlaku ini telah diangkat menjadi sebuah dokumentari berjudul Air Crash Investigation Blowout yang memperlihatkan ulang lakonan daripada peristiwa dramatik tersebut. Dokumentari itu disiarkan di National Geographic pada tahun 2005. Malang sememangnya tidak berbau, dan untuk tim Lancaster, pengalaman berselisih dengan maut ini pastinya satu memori yang tidak akan dilupakan hingga ke akhir hayat.